Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Mazun bin Jamil, pemegang nombor kad metrik D201910877119. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami bagi kursus BML 3103 Nahu dan Stilistika Melayu Lama. Tajuk kajian yang kami bincangkan adalah analisis stilistik penggunaan sintaksis dalam fasal 16 hingga 20 manuskrip Bustan Al-Katibin. Kami telah mengetengahkan 3 objektif utama kami, iaitu yang pertama adalah latar belakang teks serta bahasa Melayu fasal 16 hingga fasal 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibin. Objektif yang kedua kami adalah ringkasan fasal 16 hingga fasal 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibin menggunakan gaya bahasa Melayu moden, dan objektif yang ketiga kami adalah analisis aspek sintaksis fasal 16 hingga fasal 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibin. Saya akan membentangkan bahagian yang pertama, iaitu bahagian pendahuluan dan juga objektif pertama kami. Baiklah, bagi pendahuluan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, Nahu merupakan cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan morfologi dan juga sintaksis. Menurut tokoh ilmuwan iaitu Haji Asma Haji Omar, beliau menyatakan bahawa Nahu merupakan peraturan penyusunan kata menjadi ayat. Ayat yang jelas akan memudahkan lagi penyampaian sesuatu idea kepada pendengar daripada penutur. Stilistika pula merujuk kepada kajian tentang penggunaan gaya bahasa secara berkesan dalam penulisan. Bukan itu sahaja, dalam bidang stilistika, ia pada dasarnya adalah aktiviti untuk meneroka kreativiti dan penggunaan sesuatu bahasa dan juga linguistik. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kajian stilistika adalah penyambung antara bahasa dan linguistik untuk membentuk mesej. Oleh itu, kajian yang dilakukan adalah berkaitan dengan analisis stilistika penggunaan sintaksis dalam fasal 16 hingga 20 dalam manuskrip Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji telah membahagikan kitab ini kepada 3 bahagian, iaitu bahagian mukadimah, bahagian fasal-fasal dan juga bahagian penutup. Dalam bahagian fasal-fasal, Raja Ali Haji telah menulis 30 fasal kesemuanya dalam manuskrip tersebut. Namun begitu, dalam kajian kami hanya melakukan kajian bagi fasal 16 hingga fasal 20, iaitu berkaitan dengan kepelbagaian binaan sintaksis. Saya akan pergi kepada objektif yang pertama kami, iaitu latar belakang teks tata bahasa Melayu fasal 16 hingga fasal 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibin. Kitab yang berjudul lengkap Bustan Al-Katibin lil Sibyan Al-Mutalahalimin, iaitu merupakan tulisan yang paling awal mengenai bahasa Melayu. Kitab tersebut disusun oleh orang Melayu, iaitu Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Karya ini selesai ditulis pada tahun 1267 Hijrah bersamaan dengan tahun 1850 Masehi. Kitab Bustan Al-Katibin dihasilkan ketika beliau berumur kira-kira 40 tahun 1850 Masehi. Terdapat beberapa versi naskah Bustan Al-Katibin, antaranya yang tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda, kode KL 107. Pada masa tersebut, naskah tersebut telah diimbas dalam bentuk slide. Seterusnya, kitab ini merupakan tulisan yang paling awal mengenai bahasa Melayu yang telah disusun oleh orang Melayu, iaitu Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Kitab ini selesai dikarang oleh beliau pada hari Isnin 19 Zulkaidah 1267 Hijrah bersamaan 15 September 1850 di dalam mahkamah di negeri Riau. Kitab ini begitu berharga dan menjadi warisan generasi hingga kini. Setelah itu, kitab Bustan Al-Katibin ini menggunakan transliterasi daripada versi Leiden KL 107 yang mana tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda. Kitab manuskrip ini telah berusia 171 tahun pada tahun ini. Selanjutnya terdapat simpanan lagi bagi naskah ini di Perpustakaan Universiti Cambridge dalam bentuk cetakan. Kemudian terdapat 2 naskah yang tersimpan di Museum Pusat Jakarta. Namun begitu, keadaan kitab ini telah rosak dan sukar untuk dibaca. Sehubungan dengan itu, kitab ini juga mengandungi 80 muka surat dan mengandungi 3 bahagian, iaitu mukadimah,
dan iaitu mukadimah, fasal-fasal iaitu isi kandungan yang dibincangkan, dan bahagian khatimah iaitu penutup. Kitab Bustan Al-Katibin ini dibahagikan dijelaskan tentang menjelaskan tentang ilmu, kelebihan ilmu, akal, adab dan budi bahasa. Kemudian bahagian fasal-fasal menjelaskan tentang perkara ejaan jawi bahasa Melayu, kelas kata yang dibahagi dalam 3 golongan iaitu isim, fi'il dan harf. Terdapat juga huraian tentang klausa, frasa, aturan sintaksis dan pembahasan tata bahasa lainnya. Sebagai kesimpulannya, manuskrip Bustan Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini dia menerangkan secara terperinci tentang adab dan syarat menuntut ilmu, iaitu merupakan asas kepada psikologi pendidikan yang mampu melahirkan seseorang Melayu yang bukan sahaja fasih bercakap tetapi juga boleh bercakap dengan budi bahasa dan adab sopan yang mulia. Ianya dapat dilihat pada bahagian mukadimah. Pada bahagian fasal-fasal pula ianya membincangkan tentang peraturan ejaan jawi bahasa Melayu, huraian tentang kelas kata topik, unit kata bahasa yang terdiri daripada ayat, klausa, frasa dan perkataan, dan seterusnya. Dalam bahagian fasal juga ianya membincangkan tentang pelbagai binaan sintaksis, dan fasal yang terakhir adalah berkaitan dengan prinsip dan peraturan menyusun perkataan dalam membuat karangan. Secara tidak langsung, manuskrip Bustan Al-Katibin ini banyak memberi manfaat dan ilmu pengetahuan kepada pembaca kerana teks kandungan yang disampaikan dalam setiap bab membincangkan tentang ilmu tata bahasa yang merupakan sangat penting dalam sebuah penulisan yang sempurna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sabaria. Saya Noris Azam Miti Yusof, pemegang Kemetri D20191087878. Pada hari ini saya akan membentangkan ringkasan fasal 16 hingga fasal 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibin menggunakan gaya bahasa moden. Bustan Al-Katibin yang saya akan bentangkan ada 5 fasal, iaitu fasal 16, 17, 18, 19 dan 20. Fasal 16 menerangkan pengenalan berkaitan pola kalimat bahasa Arab, iaitu fa'il dikenali sebagai subjek, fi'il predikat, maf'ul iaitu objek tamyiz dikenali sebagai pembeza, takkid iaitu penegasan dan muakkad perkara yang ditegaskan. Selaras dengan itu, terbentuknya sesebuah ayat itu dengan adanya subjek dan predikat. Ayat lengkap perlu mempunyai fa'il dan fi'il iaitu kata kerja. Menurut Kitab Bustan Al-Katibin, ayat yang lengkap perlulah mempunyai 3 elemen iaitu fa'il, subjek, fi'il predikat dan maf'ul objek. Fasal 17 membincangkan tentang struktur binaan ayat yang mengandungi fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku. Antara contoh yang dikemukakan oleh penulis pada fasal 17, contoh yang diberikan adalah seperti telah berdiri si Zul. Perkataan telah berdiri merupakan fi'il, kata kerja, dan perkataan Zul berfungsi sebagai pelaku dalam ayat tersebut. Tambahan pula, penggunaan kalimat fa'il sebagai subjek boleh digantikan dengan penggunaan kata ganti nama yang setara seperti mereka, engkau, aku dan kamu. Fasal 18 menerangkan bahawa kegunaan maf'ul iaitu objek berfungsi sebagai pelengkap menjelaskan kata kerja yang dilakukan oleh fa'il, subjek. Antara contoh ayat yang diberikan berbunyi seperti aku pukul akan si Zaid atau telah memukul si Umar akan si Zaid. Perkataan telah memukul merupakan fi'il iaitu kata kerja. Setelah itu, perkataan si Umar digunakan sebagai subjek atau pelaku dan perkataan si Zaid berfungsi sebagai maf'ul iaitu objeknya. Fasal 19 menerangkan bahawa maf'ul mutlak atau dikenali sebagai kata adverba akan menjadi masdar dalam sesuatu ayat. Secara umumnya, kata adverba akan hadir pada hadapan dan belakang ayat.
Contoh ayat yang dikemukakan pasal ini ialah ajaib aku daripada pukulmu akan si Zaid akan pukul yang sangat. Ayat ini menerangkan bahawa pukulan si Zaid sangat kuat. Kewujudan perkataan ajaib dan sangat menunjukkan penegasan terhadap ayat yang telah dilakukan oleh pelaku, iaitu terhadap si Zaid. Secara ringkasnya, kata Eva berfungsi sebagai penerang dalam sesebuah ayat. Ekoran daripada ayat tersebut, maf'ul mutlak juga ditulis dalam ayat berfungsi sebagai penegasan dan penjelasan terhadap perbuatan subjek. Kata Eva ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama. Walau bagaimanapun, terdapat ayat yang menggunakan fi'il kata kerja sebagai penegasan. Contoh ayat yang diberi oleh pengarang pada pasal 19 seperti aku pukul akan si Zaid sebaik pukul. Justru itu, perkataan pukul diulang sebagai tanda penegasan dalam ayat. Tidak hanya dengan itu, contoh lain yang diberikan seperti aku yang memukul akan si Zaid akan pukul. Berdasarkan ayat ini, aku yang memukul dan aku pukul menunjukkan penjelasan tindakan si pelaku terhadap perbuatan memukul itu. Oleh kerana itu, perkataan memukul diulangi sebanyak 2 kali. Pada pasal 20 pula, membincangkan tentang kalimat maf'ul lahu yang menjelaskan tentang sebab atau alasan sesebuah perbuatan itu. Berdasarkan contoh pengarang kemukakan dalam pasal 20 berbunyi, aku pukul akan anakku akan adab. Ayat ini menjelaskan bahawa dia memukul anaknya adalah untuk mengajarkan adab. Perkataan akan yang telah diulangi sebanyak 2 kali pada ayat berfungsi sebagai penegasan tindakan si pelaku terhadap perbuatannya. Melalui ayat ini juga, si pelaku bertindak demikian kerana ingin mengajarkan anaknya tentang adab dalam kehidupan. Kesimpulannya, pasal 16 telah menerangkan tentang pengenalan berkaitan pola kalimat bahasa Arab, iaitu fa'il, subjek dengan fi'il, predikat, maf'ul, objek, tamyiz, pembeza, takkid, penegasan dan muakkad, perkara yang ditegaskan. Seterusnya, pasal 17 menerangkan secara struktur binaan ayat yang mengandungi fi'il kata kerja dengan fa'il pelaku. Selain itu, pasal 18 menerangkan bahawa kegunaan maf'ul iaitu objek berfungsi sebagai pelengkap dalam sesebuah ayat bagi menjelaskan kata kerja yang dilakukan oleh si pelaku dalam ayat. Selaras dengan itu, pasal 19 menerangkan bahawa maf'ul mutlak iaitu kata verb akan menjadi mazdar, iaitu kata nama perbuatan atau frasa sendi nama. Secara umumnya, kata verb akan hadir pada hadapan dan belakang ayat. Di samping itu, pasal 20 membincangkan tentang kalimat maf'ul lahu, iaitu menjelaskan tentang sebab dan alasan sesebuah perbuatan itu. Secara rumusan keseluruhan pasal 16 hingga 20, jelaslah bahawa penggunaan subjek dan predikat serta kata kerja, subjek dan objek, pelengkap, penggunaan penegasan dalam sesuatu ayat untuk menjelaskan ayat, penggunaan kata ganti nama diri, penggunaan ayat yang sesuai bertujuan menjelaskan sebab dan perbuatan seseorang telah dijelaskan oleh Raja Ali Haji dalam buku Bustan Al-Katibin dalam pasal 16 hingga 20. Itu sahaja, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Amni Batrisya binti Muhammad. Nombor metrik D2019209164. Saya akan menerangkan mengenai analisis aspek sintaksis pola ayat dasar, frasa nama tambah frasa kerja bagi fasal 16 hingga fasal 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibi.
Sintaksis merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Ia juga merangkumi bidang yang mengkaji hukum atau rumus tata bahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan untuk membentuk ayat. Kemudian, ayat dasar merupakan ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Dalam bahasa Melayu, terdapat 4 jenis pola ayat yang perlu dikenal pasti kerana ia membantu untuk membina ayat dengan lebih teratur. Fasal yang dikaji menekankan pola frasa nama tambah frasa kerja. Ayat-ayat yang dibina berdasarkan pola ini menggunakan frasa nama sebagai subjek dan frasa kerja sebagai predikat. Frasa nama ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Unsur yang menjadi pengisi frasa nama terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Frasa kerja pula ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Unsur yang menjadi pengisi frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Binaan frasa kerja terbahagi kepada dua, iaitu mengandungi objek atau tanpa objek. Berikut merupakan analisis sintaksis pola ayat dasar bagi frasa nama tambah frasa kerja. Ayat pertama ialah telah berdiri zul. Bagi ayat ini, zul adalah subjek yang merupakan frasa nama dan juga kata nama khas. Manakala telah berdiri adalah predikat. Ia merupakan frasa kerja yang mana inti frasa ini ialah kata kerja. Perkataan telah dalam ayat ini tergolong dalam jenis aspek masa yang menerangkan bahawa perbuatan berdiri itu sudah dilakukan. Ayat ini merupakan ayat tunggal iaitu ayat yang terbina daripada dua bahagian sahaja iaitu subjek dan predikat tanpa mempunyai frasa keterangan atau objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Atikah binti Sukri akan menyambung pembentangan kawan saya mengenai analisis aspek sintaksis fasa 16 hingga 20 dalam manuskrip Bustan Al-Katibi. Okey, baiklah. Kita akan masuk ke ayat seterusnya iaitu telah memukul si Umar akan si Zaid. Di dalam ayat ini, si Umar merupakan frasa nama dan juga kata nama khas. Manakala telah memukul merupakan frasa kerja dan telah memukul ini juga merupakan frasa kerja dengan kata bantu. Okay, baiklah. Perkataan telah di dalam frasa telah memukul ini merupakan kata bantu aspek. Dan apakah kata bantu aspek itu? Kata bantu aspek ialah perkataan yang menerangkan waktu pada kata kerja yang terdapat di dalam sesuatu ayat. Dan kata bantu aspek ini ada 3 jenis. Yang pertama, sudah dilakukan. Yang kedua, sedang dilakukan. Dan yang ketiga, belum dilakukan. Sudah dilakukan ada 3 perkataan sudah, telah dan pernah. Contoh ayat ialah saya pernah melihat orang itu. Okey, yang seterusnya ialah sedang dilakukan. Sedang dilakukan ada 2 perkataan iaitu sedang dan masih. Contoh ayat, adik saya sedang makan nasi. Okey, yang terakhir ialah belum dilakukan. Ada 2 perkataan juga iaitu belum dan akan. Contoh ayat, ibu belum memakan nasi. Jadi kita dapat lihat di sini perkataan telah di dalam frasa telah memukul ini merupakan jenis aspek masa yang sudah dilakukan. Okey, baiklah, seterusnya telah memukul ini juga merupakan frasa kerja dengan satu objek iaitu si Zaid. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai frasa keterangan. Apakah itu frasa keterangan? Frasa keterangan ialah frasa-frasa yang menerangkan mengenai kata kerja di dalam sebuah ayat. Okey, baiklah, frasa keterangan di dalam ayat ini ialah frasa akan iaitu kata sendi nama dan frasa si Zaid merupakan frasa nama. Contoh-contoh ayat lain yang terdapat di dalam Bustan Al-Katibi yang juga turut mempunyai bentuk ayat yang sama. Okey, ayat yang pertama ialah yang telah memukul akan si Zaid oleh Umar. Okey, di dalam ayat ini frasa namanya ialah Umar dan frasa kerja ialah yang telah memukul. Frasa keterangannya pula ialah akan, kata sendi nama dan si Zaid, frasa nama dan juga objek tepat. Ayat yang seterusnya telah memukul Isa Musa. Frasa nama dalam ayat ini Isa, frasa kerja telah memukul dan frasa keterangan perkataan Musa, yang ini frasa nama dan juga objek tepat.
Okey, baiklah, kita pergi ke ayat yang seterusnya, iaitu aku pukul akan si Zaid. Di dalam ayat ini, aku merupakan frasa nama dan juga kata ganti nama. Manakala perkataan pukul pula merupakan frasa kerja dan juga kata kerja transitif. Apakah itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur yang lain. Okey, seterusnya, perkataan pukul ini juga merupakan frasa kerja dengan satu objek iaitu si Zaid. Okey, saya akan terangkan mengenai frasa keterangan di dalam ayat ini, iaitu frasa akan merupakan kata sendi nama dan frasa si Zaid merupakan frasa nama. Okey, baiklah, contoh-contoh ayat yang mempunyai bentuk yang sama seperti ayat di atas. Okey, yang pertama, tiada memukul akan si Zaid melainkan aku. Frasa nama di dalam ayat ini ialah aku. Frasa kerja ialah memukul. Frasa keterangan ialah yang pertama akan, kata sendi nama, dan yang kedua si Zaid, frasa nama dan juga objek tepat. Ayat yang seterusnya, aku yang memukul akan si Zaid akan pukul. Di dalam ayat ini frasa namanya ialah aku, frasa kerja ialah memukul, dan frasa keterangannya akan, kata sendi nama, dan si Zaid, frasa nama dan juga objek tepat. Okey, baiklah, ayat yang seterusnya ialah ajaib aku daripada pukulmu akan si Zaid akan pukul yang sangat. Perkataan aku merupakan frasa nama dan juga kata ganti nama. Seterusnya, perkataan pukul merupakan frasa kerja dan kata kerja transitif. Seperti yang saya terangkan tadi, kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur yang lain. Okey, perkataan pukul ini juga merupakan frasa kerja dengan satu objek iaitu si Zaid. Frasa keterangan di dalam ayat ini, frasa akan merupakan kata sendi nama dan si Zaid merupakan frasa nama. Okey, baiklah. Seterusnya, perkataan ajaib dan sangat di dalam ayat ini menunjukkan pengesan terhadap perlakuan si pelaku terhadap si Zaid, iaitu memukul dengan kuat. Di mana perkataan sangat ini dia merujuk kepada kuat dan perkataan ajaib ini merujuk kepada maksudnya hebat. Manakala frasa pukul yang sangat di dalam ayat pula merujuk kepada maksudnya ialah pukulan itu kuat. Oleh itu, frasa pukul yang sangat ini boleh dikategorikan sebagai frasa adjektif kerana frasa ini merupakan sifat kepada kata kerja pukul yang terdapat di dalam ayat. Contoh ayat yang lain yang terdapat di dalam Busta Al-Katibin ini yang mempunyai bentuk yang sama seperti ayat yang tadi. Yang pertama ialah aku pukul akan si Zaid sebaik pukul. Frasa nama di dalam ayat ini ialah aku. Frasa kerja di dalam ayat ini ialah pukul dan frasa keterangan di dalam ayat ini yang pertama akan ialah kata sendi nama, si Zaid, frasa nama dan juga objek tepat. Baiklah, perkataan sebaik pukul di dalam ayat ini dia merujuk kepada sungguh-sungguh kerana si pelaku akan betul-betul melakukan perbuatannya iaitu memukul si Zaid dengan bersungguh-sungguh. Okey, baik, frasa sebaik pukul ini juga boleh dikategorikan sebagai frasa adjektif kerana frasa ini merupakan sifat kepada kata kerja pukul yang terdapat di dalam ayat. Ayat yang seterusnya ialah berjalan aku akan jalan yang keelokan. Perkataan aku di dalam ayat ini merupakan frasa nama dan juga kata ganti nama. Seterusnya, perkataan berjalan di dalam ayat ini merupakan frasa kerja dan kata kerja transitif. Okey, perkataan berjalan ini juga merupakan frasa kerja dengan satu objek iaitu objek itu ialah jalan. Seterusnya, frasa keterangan di dalam ayat ini, frasa akan merupakan kata sendi nama. Frasa jalan pula merupakan frasa nama dan frasa yang keelokan merupakan frasa adjektif. Sedikit nota, frasa yang keelokan di dalam ayat ini membawa maksud yang elok. Contoh ayat yang lain yang mempunyai bentuk yang sama seperti ayat di atas, iaitu ayat ku pukul sekali pukul. Frasa nama di dalam ayat ini ialah ku ataupun aku dan frasa kerja di dalam ayat ini ialah pukul. Manakala frasa keterangan di dalam ayat ini ialah sekali pukul iaitu frasa adjektif. Frasa sekali pukul di dalam ayat ini membawa maksud sekali pukulan iaitu bilangan pukulan yang dipukul. Baiklah, ayat yang terakhir ialah aku pukul akan anakku akan adab. Perkataan aku di dalam ayat ini merupakan frasa nama dan juga kata ganti nama. Manakala perkataan pukul merupakan frasa kerja dan kata kerja transitif. Seterusnya, perkataan pukul ini juga merupakan frasa kerja dengan dua objek iaitu anakku dan akan adab.
Dalam ayat ini, frasa si Zaid merupakan frasa nama dan objek tepat. Objek tepat ialah objek utama di dalam sesuatu ayat. Seterusnya ialah frasa akan adab, iaitu frasa nama dan objek CP. Objek CP ialah penjelasan atau info tentang objek tepat. Oleh itu, perkataan akan adab ini menerangkan mengenai perkataan si Zaid itu. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai frasa keterangan di dalam ayat ini. Frasa akan merupakan kata sendinama, frasa anakku merupakan frasa nama dan frasa akan adab merupakan frasa nama. Okay, baiklah, sampai di sini sahaja. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Kesimpulannya, analisis ini menerangkan dengan lebih jelas tentang binaan ayat dasar pola frasa nama tambah frasa kerja dalam manuskrip Bustan Al-Katibin. Ia juga menerangkan bahawa subjek dan predikat merupakan elemen penting dalam sesebuah ayat kerana berperanan untuk membentuk ayat. Kemudian diikuti dengan frasa keterangan yang berfungsi untuk menerangkan frasa kerja sama ada pada akhir ayat atau awal ayat. Kewujudan pelbagai ayat menunjukkan idea-idea yang hendak disampaikan serta dapat difahami oleh pembaca. Secara keseluruhannya, manuskrip Bustan Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada individu mengenai cabang linguistik. Fasal yang dikaji oleh kumpulan kami iaitu fasal 16 hingga fasal 20 menerangkan mengenai sintaksis iaitu berkaitan pola kalimat bahasa Arab, struktur binaan ayat pola frasa nama tambah frasa kerja dan kegunaan objek yang berfungsi sebagai pelengkap. Justeru, manuskrip ini amat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para pelajar dan juga tokoh ilmuwan yang ingin mengkaji dengan lebih mendalam berkaitan bahasa Melayu khususnya dalam bidang nahu dan stilistika. Buktinya, pada zaman ini masih ramai individu yang mengkaji, menganalisis serta merujuk manuskrip ini untuk dijadikan panduan. Akhir sekali, jelaslah bahawa manuskrip Bustan Al-Katibin ini merupakan sebuah karya yang sangat bernilai untuk dijaga dan dipelihara keasliannya. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.